Kebelakangan ini KKM sangat agresif untuk mendapatkan sukarelawan. Kita ada MyVAC juga dan saya difahamkan universiti juga sudah mula mendapatkan sukarelawan dalam kalangan pelajar juga untuk memudahkan, sebab sekarang kita berlaku peningkatan yang sangat mendadak. Maka perlu banyak sukarelawan untuk membantu khususnya program pemberian vaksin di tempat-tempat yang dipanggil sebagai PPV. Baik, untuk kita bercakap berkenaan dengan sukarelawan, ini adalah kerja ataupun kita panggil sebagai bakti tanpa balasan, Zahira, sebab mereka bekerja dengan penuh semangat dan juga tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Kita perkenalkan tetamu pertama kita, Dr. Hasrina Hassan, pakar perubatan kesihatan awam CPRC Kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi, Hafiz, Zahira dan penonton di luar sana. Ya, dan di sebelah Doktor Zahira kita ada Encik Muhammad Samsul Saleh, merupakan sukarelawan kesihatan. Apa khabar Encik Samsul? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Baik, ini dia dua tetamu yang sangat hebat, penting untuk kita menguruskan soal kesukarelawanan ini. Mungkin kita boleh mulakan dengan Dr. Hasrina. Saya pasti Dr. Hasrina ni ada berada di pejabat yang sangat sibuk sepanjang setahun lebih COVID-19 ini. Mungkin Dr. Hasrina boleh memberi gambaran khususnya berkaitan dengan kesukarelawanan berkaitan dengan pengurusan vaksin COVID-19 ini, Doktor. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Sebelum saya pergi kepada situasi sukarelawan yang kita hadapi sekarang, mungkin saya perlu jelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya yang telah Kementerian Kesihatan Malaysia lakukan selama ini sejak awal pandemik COVID-19. Pada peringkat awal pandemik, KKM telah memulakan dengan membuat mobilisasi dalaman, dalam arti kata lain menggerakkan anggota dari daerah-daerah yang tak begitu terkesan oleh wabak COVID-19 ke daerah yang memerlukan tambahan anggota dengan segera. Apabila lebih ramai anggota diperlukan, KKM mula menggerakkan anggota kesihatan dari negeri-negeri lain untuk membantu negeri-negeri yang teruk dilanda wabak. Pada masa yang sama, kita turut menawarkan juga kepada sukarelawan kesihatan di luar sana, tak kiralah sama ada mereka bekerja dengan swasta ataupun bekerja sendiri, untuk turut menyumbangkan tenaga mereka. Namun kita lihat sejak akhir-akhir ini, keperluan terhadap anggota tambahan telah melonjak dengan sebegitu tinggi akibat peningkatan kes yang mendadak. Banyak negeri-negeri telah mula terkesan dengan COVID-19. Selain dari mereka juga perlu menyediakan anggota bagi pelaksanaan program vaksinasi. Maka negeri-negeri telah mula tidak mampu untuk menghantar anggota kesihatan bagi membantu negeri yang memerlukan anggota tambahan. Malah ada juga negeri yang mereka sendiri turut memerlukan bantuan anggota tambahan. Jadi dalam situasi sebegini, apabila bilangan kes terus-menerus meningkat, di sini timbullah satu keperluan yang mendesak untuk anggota sukarelawan yang bukan saja terdiri dari anggota yang mempunyai latar belakang kesihatan, malah dari kalangan bukan kesihatan untuk tampil ke hadapan membantu KKM. Doktor, tak silap saya pada tahun lepas, pada bulan Oktober, Ketua Pengarah Kesihatan telah membuat satu kenyataan di mana hampir 5,000 individu dan juga NGO yang menawarkan diri untuk menjadi sukarelawan. Dan agaknya ketika ini, berapa banyak sukarelawan yang ada di Malaysia dengan peningkatan kes yang sangat mendadak ni? Sebenarnya jumlahnya berubah-ubah, Zahira. Dia bergantung pada setiap minggu akan berapa ramai sukarelawan yang tampil membantu. Jadi jumlah tu tidak dapat saya kongsikan setiap minggu tu berapalah. Tetapi untuk buat masa ini kita juga mempunyai permohonan yang agak ramai, sampai puluhan ribu telah memohon untuk menjadi sukarelawan membantu Kementerian Kesihatan. Ya, baik, bertemu kembali dalam Persona SY Serasi di Hati, bertajuk hari ini iaitu Bakti Tanpa Balasan. Zahira ni ada persoalan nak tanya kepada doktor sebab dia nak jadi sukarelawan tapi tak tahu macam mana sebenarnya cara-cara yang betul. Zahira, betul tak? Sebenarnya Dr. Haslina, kita juga, saya rasa bukan saya seorang saja, ramai lagi rakyat kat Malaysia ni nak tahu sebenarnya berapa ramai kategori sukarelawan yang wujud dekat Malaysia untuk program COVID-19 ini juga, dan juga adakah kategori tersebut ada kriteria tertentu yang mereka perlu ikut? Sebenarnya secara ringkas ada dua kategori sukarelawan. Satu adalah
sukarelawan kesihatan dan kedua adalah sukarelawan bukan kesihatan. Sukarelawan yang paling Kementerian Kesihatan Malaysia perlukan kini adalah dari kalangan sukarelawan kesihatan sebenarnya. Yang saya maksudkan di sini adalah mereka yang terlatih secara khusus dalam bidang perubatan seperti jawatan pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan, jururawat dan sebagainya. Kami memahami bilangan anggota ini amat terhad, terutamanya bila anggota swasta sekarang pun banyak terlibat dengan rawatan COVID-19 sama ada di lapangan, klinik ataupun di hospital. Namun gitu, apa yang kami perhatikan sekarang masih ada sebenarnya sukarelawan yang tampil menawarkan diri untuk membantu. Contohnya doktor yang memiliki klinik sendiri yang mampu mengupah doktor lain untuk menjaga klinik supaya mereka boleh turun membantu KKM. Ada pula yang bekerja freelance, mereka sanggup meluangkan masa untuk membantu secara sukarela. Ada juga yang bekerja di pelantar minyak, bekerja di luar negara, dan apabila mereka balik bercuti ataupun berada di tanah air, ada juga yang telah menawarkan diri untuk membantu. Itu sukarelawan kesihatan. Bagi sukarelawan bukan kesihatan, juga kami amat alu-alukanlah untuk menawarkan diri membantu. Tentu sekali kita tidak akan meletakkan mereka ini untuk bertugas mengendalikan pesakit kerana ia bukan saja akan merisikokan pesakit, malah ia juga akan menjadi risiko kepada sukarelawan itu sendiri. Jadi, tapi banyak lagi tugas yang sukarelawan bukan kesihatan boleh bantu. Contohnya mereka boleh bantu dalam pendaftaran, memasukkan data ke dalam komputer, menjaga kesesakan, membantu menunjuk arah dan banyak lagi lah tugas-tugas yang sukarelawan bukan kesihatan boleh bantu agar sukarelawan agar anggota kesihatan dapat fokus pada tugas-tugas merawat dan mengurus pesakit. Ada tempoh-tempoh tertentu ke sebenarnya doktor, kalau sebagai contoh doktor-doktor ini menjadi sukarelawan seperti yang doktor maklumkan tadi, mereka diperlukan? Baik, jangka masa ataupun tempoh ni kita tidak hadkanlah, kerana sukarelawan mempunyai kelapangan masa yang berbeza-beza. Ada yang perlu mengambil cuti, ada yang boleh memutuskan sendiri berapa lama mereka boleh membantu. Jadi kita tidak menghadkan, kita serah kepada kelapangan masa yang ada pada sukarelawan tersebut. Walau bagaimanapun kita amat menggalakkan supaya sekurang-kurangnya seminggulah tempoh yang sukarelawan itu membantu kita. Jadi ini tujuannya adalah kerana setiap kali sukarelawan datang contohnya membantu di pejabat kesihatan, pejabat kesihatan perlu mengadakan taklimat dan latihan. Jadi sekiranya terlalu kerap berlaku pertukaran, contohnya setiap hari ada pertukaran sukarelawan, ini akan membebankan pihak pejabat kesihatan kerana mereka telah terpaksa berulang kali memberi latihan dan taklimat. Baik doktor, ini ramai yang nak tahu kalau nak jadi sukarelawan ini, adakah mereka perlu lengkap 2 dos ataupun cukup 1 dos, atau mereka tidak perlu divaksin lagi pun dah boleh menjadi sukarelawan? Bagaimana sebenarnya untuk kita faham perkara ni doktor? Jadi sehingga hari ini sebenarnya suka saya jelaskan, Kementerian Kesihatan tidak menetapkan sebarang syarat lah kepada semua pemohon sukarelawan mesti menerima lengkap 2 dos vaksin. Kita tak ada syarat-syarat tersebut. Dan jadi kita percaya kebanyakan frontliners ataupun sukarelawan kesihatan telah pun menerima 2 dos lengkap kerana mereka mungkin telah cover semasa fasa pertama. Walau bagaimanapun untuk sukarelawan bukan kesihatan masih ramai kami percaya yang belum menerima suntikan vaksin. Jadi kita tidak menetapkan yang mereka ini disyaratkan mesti mendapat 2 dos. Doktor, kalau macam sukarelawan kebanyakannya kita dengar banyaknya di bandar sahaja, bandar-bandar besar. Tapi bagaimana dengan sambutan bagi mereka, masyarakat di luar bandar? Adakah tinggi peratusannya untuk mereka menjadi sukarelawan, atau adakah perlu sukarelawan di bandar ini ditempatkan di luar bandar untuk membantu mereka? Okay, untuk pengetahuan Zahira, alhamdulillah setakat ni saya difahamkan penyertaan sukarelawan di luar bandar amat menggalakkan. Contohnya di Sabah dan Sarawak agak baiklah penyertaan mereka. Mereka ni adalah masyarakat tempatan yang menawarkan diri untuk membantu KKM secara sukarela. Walaupun tidak mustahil lah, boleh berlaku kekurangan sukarelawan di lokasi-lokasi tertentu. Jadi sekiranya ini berlaku, insyaAllah satu usaha akan dilaksanakanlah bagi membawa sukarelawan dari bandar ke lokasi-lokasi luar bandar ini. Baik doktor, kalau kita lihat kepada tugas-tugas, sebenarnya kalau jadi sukarelawan ni pastinya ada skop tugas yang perlu kita lakukan. Kadang-kadang adakah mereka perlu melakukan tugas-tugas tertentu? Bagaimana sebenarnya pecahan kerja itu dilakukan untuk mereka yang berminat untuk menjadi sukarelawan ini?
Baik, pecahan kerja ni sebenarnya bergantung pada lokasi. Sukar untuk saya jelaskan di sini bagaimana pembahagian tugas tu dibuat, kerana dia bergantung pada lokasi dan apa aktiviti yang berlaku di lokasi-lokasi yang berbeza. Jadi untuk pengetahuan, kita biasanya menggalakkan sukarelawan membantu pejabat kesihatan yang berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Jadi ini akan memudahkan mereka untuk bergerak, untuk pergi bertugas, dan apabila mereka melapor diri di situ, mereka akan diberi agihan tugaslah berdasarkan kemampuan mereka. Sekiranya mereka adalah sukarelawan kesihatan, mereka akan diberi tugas-tugas yang berkaitan dengan kesihatan, dan sekiranya mereka adalah sukarelawan bukan kesihatan, mereka akan mendapat agihan tugas yang bersesuaian dengan kategori mereka lah. Maknanya tiada istilah seperti siapa yang tidak pernah mempunyai pengalaman dalam bidang kesihatan akan ditugaskan sebagai petugas kesihatan. Tak ada istilah macam tu ya, doktor? Sehingga hari ini kita belum lagi terdesak sehingga perlu memberi tugas-tugas sukarelawan, tugas-tugas anggota kesihatan kepada sukarelawan bukan kesihatan. InsyaAllah buat masa ni kita masih lagi memberi tugas-tugas yang di luar bidang kesihatan lah untuk dilaksanakan oleh sukarelawan bukan kesihatan. Akhirnya untuk Dr. Hasrina Hassan, mungkin kata-kata akhirnya kepada semua berkenaan dengan perkembangan terkini COVID-19 dan juga aktiviti kesukarelawanan ini, Doktor. Okay, terima kasih. Yang penting sekali adalah tentang permohonan sukarelawan. Kita telah mengiklankan melalui laman sosial dan portal KKM. Jadi kepada mereka yang berminat untuk menyertai sukarelawan, tak kiralah sebagai sukarelawan kesihatan ataupun sukarelawan bukan kesihatan, bolehlah mencari iklan tersebut, kerana di situ ada disertakan pautan yang akan sekiranya diklik ataupun scan QR code itu akan pemohon akan dibawa ke borang permohonan sukarelawan. Walaupun sekarang kami telah pun menerima banyak permohonan dan kami pun tengah berhempas pulas untuk menyaring siapa yang akan terpilih sebagai sukarelawan, kami masih lagi mencari-cari sukarelawan kesihatan yang masih belum begitu ramai. Jadi walaupun bagaimanapun yang bukan kesihatan juga kita masih alu-alukan penyertaan. Dan suka saya ingatkan, iklan ini adalah untuk penyertaan sukarelawan, bukan kita menawarkan pekerjaan. Jadi tiada gaji yang akan dibayar. Kita memang mengharapkan semua menawarkan bantuan secara sukarela. Baik, terima kasih Doktor. Itulah dia sukarelawan di luar sana. Itu yang dikatakan bakti tanpa balasan, Zaira. Terima kasih sekali lagi Dr. Hasrina Hassan, pakar perubatan kesihatan awam CPRC Kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia, dan semua kepada tetamu yang memberi jawapan kepada persoalan kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang menonton Pesona SY hari ini, yang memberi perhatian, dan juga anda boleh ulang siar nanti di YouTube kami. Saya Hafiz Dosa Zahira dan saya Zahira Razin. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan kembali dengan topik yang pastinya mengenai kemasyarakatan juga, dan juga dengan situasi COVID-19 yang kita hadapi ketika ini. Terus patuhi SOP, kawalankan diri, jaga penjarakan fizikal, terus jaga diri anda. Kita pasti menang dan daftar vaksinasi. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.